tallahi walillahi. Ini dipanggil sumpah daripada hati dia. Sila rujuk dalam suratul Baqarah ayat 200 lebih. Ada menceritakan tentang sumpah-sumpah ini. Maka sumpah terbit daripada hati, terpakai. Terpakai sumpahnya itu. Ini hukum. Bila dia sebut wallahi wa billahi wa tallahi wa lillahi, sumpahnya terpakai. Tapi dia sumpah dalam masjid yang tak sahnya dalam jamban. Atas bah pun sah, atas betul bang pun sah, wa buka pelang pun sah. Bila dia sebut wallahi wa billahi wa tallahi. Tapi ustaz, dia pegang Quran ustaz, pegang air mineral pun sah. Jangan nak nampak dia pegang Quran. Yang tak sah ialah semata-mata pegang Quran. Saya bersumpah demi Quran saya tak buat, itu tak terpakai. Tapi kalau saya pegang Quran wallahi wa billahi wa tallahi, maka lafaz itulah yang dipakai. Lafaz itu. Tuan-tuan tak pegang Quran pun tak apa, pergi pegang air mineral. Wallahi wa billahi, tak sah dia pegang mineral. Pegang apa pun tak apa. Yang dikira je ialah lafaznya. Lafaz itu. Cuma sumpah mubahalah tidak ada di dalam hukum hudud. Sumpah mubahalah tidak ada dalam hukum hudud. Nak mensabitkan zina tidak ada sumpah mubahalah. Maka sumpah mubahalah dalam bab hudud adalah sia-sia, tak terpakai. Tetapi disebabkan dia sebut wallahi wa billahi wa tallahi, sumpah itu valid. Validnya di mana? Valid dengan Tuhan. Dengan mahkamah tak terpakai, dengan orang lain tak terpakai. Tetapi bila dia sebut nama Allah, terpakai. Dan tuan-tuan tak perlu risau, sebab sumpah ni tak kena dekat tuan-tuan. Sumpah tu kena pada dia. Kalau saya berbohong, saya sanggup dia laknat elok. Yang kita duduk gabrah pasal apa? Oi, menjeritlah masjid pasal apa? Ni masjid, mana boleh menjerit? Ni masjid bukan boleh tunjuk perasaan. Bukan dia sumpah kat hang. Yang tak betul sumpahnya, saya sanggup diturunkan laknat jika saya betul, saya bohong dalam sumpah. Jika saya berbohong dalam sumpah ni, maka laknat turun atas Tok Imam. Tok Imam pun menok faham. Ayam tu yang sumpah tak betul. Pasal apa aku pula kena? Sekarang ni dia kata kalau dia bohong, sumpah tu jatuh atas dia. Elok lah. Tuan-tuan tak payah ambil tindakan apa, tak payah nak mengamuk apa, tak payah nak petikai sumpah dia. Sumpah dia tak berjalan, tak terpakai dalam mahkamah, tak terpakai dalam perundangan, sebab tidak ada sebarang pendakwaan. Tetapi sumpah itu dipakai di sisi Allah. Sebab dia menggunakan kalimah Allah, dipanggil aqadtumul aiman. Itu saja. Jadi kita tak perlu gabrah. Sebab baru ni saya pergi dengar satu ceramah ustaz tu, punya marah lah, tepuk meja, melambung teh, jatuh balik. Apa tu? Pompa. Saya kata ustaz ni macam orang tu sumpah dekat dia pula. Pasal apa yang dia nak marah? Tugas kamu ialah mendakwah, sampaikan. Ini hukum dia, ini cerita dia, ini hukum dia. Cuba cerita macam saya cerita ni, orang faham lah. Oh macam tu sumpah. Yang sumpah mubahalah ialah apabila melibatkan kes tauhid, kes yang melibatkan akidah. Yang tu baru pakai mubahalah. Umpamanya kita bermubahalah dengan ayah pin, kita ajaran Islam yang benar. Kita kata aku memperjuangkan Islam daripada Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran yang benar. Saya bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi, ajaran Rasulullah adalah benar. Kalau saya bohong, saya sanggup dilaknat oleh Allah. Ayah pin pun sumpah pula, wallah dia pun juga. Ajaran ayah pin lah ajaran yang benar. Kalau ajaran pin salah, saya sanggup terima laknat. Itu baru ada mubahalah di dalam bab itu. Dalam bab hudud tidak ada mubahalah. Tetapi disebabkan dia menyebut kalimah Allah, sumpah itu terpakai. Jadi sumpah-sumpah laknat macam itu tuan-tuan, biasanya berlaku dalam tempoh setahun. Setahun daripada keputusan sumpah dia itu, nak dapat ni keputusannya setahun. Jadi kita tak perlu nak susah hati, tak perlu nak petikai ke apa, lantaklah dia. Bukannya kena kat kita pun. Dia yang kena. Kalau dia bohong, dia kena. Kalau dia tak bohong, tak ada siapa yang kena. Itu kaedah dia. Jadi kalau kita menerangkan agama kepada masyarakat, orang takkan keliru. Cuba letakkan agama dulu, jangan letakkan politik dalam nak mengajar. Serupalah dengan bab yang berkaitan dengan zina. Pertuduhan zina ada tiga. Ada tiga pertuduhan zina baru boleh jatuh, sama ada nak kena hudud atau nak kena ta'zir. Yang pertama bila ada iqrar, bila ada pengakuan.
saya mengaku saya berzina. Ada pendapat kata kena 4 kali mengaku, ada yang kata sekali mengaku. Bila mengaku berzina, maka dia kena hudud atau dia kena had. Iqrar, dia mengaku. Saya buat, dia mengaku. Yang kedua, hendaklah dikemukakan 4 orang saksi yang adil, yang tidak fasik, yang nampak sungguh-sungguh perlakuan zina itu berlaku. Macam saya ni kadang-kadang tak boleh disaksi, sebab saya duduk dalam kereta, saya tengok orang berzina dalam hutan lalang. Saya kata, "Oi, orang berzina." Kita pun turun. Masa saya turun tu, aircon sejuk, spek mata saya kelabu. Saya pun duduk tanya, pakai balik, tak ada lah di bawah tu. Selesai semua. Saya tak jadi saksi sebab saya mata kelabu. Sampai tahap macam itu. Bukan senang nak cari yang 4 orang saksi. Yang ketiga, kalau tidak ada 4 saksi, dia datang daripada segi qarinah. Qarinah ialah pembuktian yang tidak ada 4 saksi, tetapi tidak boleh dihukum di bawah undang-undang hudud, dihukum di bawah undang-undang ta'zir. Inilah 3 hukum. Kalau tidak ada 4 orang saksi, tetapi dia mengemukakan qarinah, maka bila ada qarinah, maka boleh sabit tuduhan zina, tetapi tidak boleh disebab atau direjam, sebab tak nampak, tak cukup 4 saksi, tak memenuhi syarat. Dia hendaklah dijatuhkan di bawah undang-undang ta'zir. Apa dia qarinah? Bukti. Apa dia bukti? Satu perempuan yang anak dara mengandung, belum ada suami, belum janda, belum apa-apa, mengandung. Kita tanya dekat dia, "Ti, hang mengandung ke, Ti?" "Dak, busung." "Bila betul ya hang ni? Hang mengandung tak?" "Oh, mengandung." "Siapa buat?" "Tak tahu, tiba-tiba aja besar." Tu qarinah, mengandung. Tuan-tuan boleh kemukakan 4 orang saksi? Dia duduk sewa rumah depan rumah kita ni, budak gelap, mengandung, perut besar lah, kahwin, tidak apa pun tidak. Hang mengandung kan? Ya. "Hai, hang kena tangkap ni, pasal hang zina." "Pasal apa hang mengandung, mesti hang zina." Orang main 4 saksi. Nak tuduh saya, orang 4 saksi. 4 saksi apa? Tu perut hang tu. Yalah, perut lah 4 saksi. Maka tak ada lah hukum zina berlaku. Kalau semua nak pada 4 orang saksi, mana hukum zina akan berlaku? Menunjukkan bahawa Islam tak adil, Islam tak lengkap. Kalau gitu semua nak orang zina dalam hotel. "Oh, zina lah." 4 saksi. 4. Ni video ada? 4 saksi. Video tak pakai, 4 saksi. Tak akan berlaku perdakwaan. Akhirnya zina akan bertambah banyak. Sebab itu dia nama qarinah. Qarinah inilah yang kena siasat. Menurut mazhab Maliki, qarinah dipakai. Menurut mazhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i, hendaknya disiasat sehabis-habisnya. Kalau tidak, takkan berlaku. Masalah di kita sekarang, kita tidak memahami apa diakah yang dikatakan zina. Zina itu ialah memasukkan kemaluan ke dalam faraj, sama ada yang terbelah atau yang berlubang. Itulah zina. Ulang balik, zina ialah memasukkan kemaluan ke dalam faraj yang berlubang ataupun yang terbelah. Yang terbelah namanya rogol, yang terbelah namanya zina, yang berlubang namanya liwat. Itu dipanggil zina. Itu kategori zina. Faham makna zina tu? Zina ialah sebarang perlakuan, sama ada merogol binatang, meliwat jantan dengan jantan, ataupun perempuan berzina dengan perempuan, ataupun diliwatnya isteri daripada arah belakang. Itu juga dikategorikan sebagai zina. Termasuk dalam kategorinya juga ialah rogol. Rogol pun zina. Sebab itu dalam undang-undang Islam tidak ada pelaksanaan undang-undang rogol. Dia letak di bawah undang-undang zina. Jadi semua undang-undang ini memerlukan satu hukum. Yang pertama saya katakan tadi, kalau ada ikrar, selesai masalah. Yang kedua, kalau ada 4 orang saksi. Kalau tidak ada cukup 4 orang saksi untuk mengelakkan tuduhan qazaf, maka hendaklah dia mengemukakan satu benda yang dipanggil qarinah. Kalaulah semua kes nak melakukan kepada 4 orang saksi, bagaimana kes yang melibatkan rogol? Tuan-tuan balik sekali lagi ke rumah, isteri menangis kat rumah, baju koyak rabak, rambut
Merogol-rogol rambutnya. Kenapa ni Pak? Orang main cuma boncek tadi. Itulah bang balik lambat sangat. Buat macam mana Ustaz Kazi habis lambat? Dia buat apa dah? Kena rokok lah. Berapa orang? 6 jalan. Nasib baik masa tu kameraman ambil gambar. Kameraman ambil gambar jenis pukuk macam ni, bom meletup gambar. Tu cerita 6 jahanam di Ramli buat. Dalam gambar tu ada orang tengah rogol isteri dia. Terpakai ataupun tidak gambar tu? Tak terpakai. Dia nak hukum-hukum tak orang saksi. Kalau gitu baliklah majlis tu. Adakah itu keadilan dalam Islam? Tak adil. Sebab tu dia ada qarinah, siasat. Ada aimani dia. Siasat kalau ada gambar CCTV. Siasat kalau ada bulu dia. Siasat kalau ada air liang dia. Siasat kalau ada air mani dia. Siasat kalau ada darah dia. Siasat pada tangan perempuan itu. Ada kulit mereka. Sebab bila kes robot mesti dia cakap orang. Mesti dia cakap pada orang. Di kuku ni mesti ada DNA. Itulah dipanggil qarinah. Tetapi tidak sampai kepada had hudud. Sebab hudud dia nak 4 orang saksi. Dia jatuh kepada undang-undang ta'zir. Inilah kaedah dia. Kalau tuan-tuan tak pakai kaedah qarinah, kaedah ta'zir, tak akan wujud keadilan. Balik-balik isteri kata, abang, cik kena rogol. Ya Allah. Ada orang nampak? Mana ada orang nampak? Cik seorang. Duk diam dah lapar dia nampak saksi. Ni ayat mani ni apa? Buat macam mana? Tak ada saksi. Dia nampak orang saksi. Inilah DNA dia. Bawa ke balai polis, siasat. Sebab itu tuan-tuan, undang-undang ta'zir ini ataupun qarinah ini dipakai. Sebab itu adanya kesnya rogol yang terbaru, kes di Ipoh. Orang tua 71 tahun, rogol anak tiri dia 26 tahun. Dijatuhi penjara 7 tahun dan 2 kali sebatan. Sebab rogol anak tiri dia. Tidak ada saksi. Tetapi kenapa orang tu tak tunjuk perasaan dekat mahkamah seksyen Ipoh? Pak saksi. Kenapa tidak ada? Cuba anak tuan-tuan dirogol. Kenapa tuan-tuan tak menjerit 4 saksi?